Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Tuan Muhammad Radi bin Izan, Site Supervisor MRI Mega Teguh Enterprise, yang bersama kita pada malam ini bagi sesi soal jawab bagi subjek mekanik tanah. Saya Muhammad Aiman Safwan bin Azizan, wakil dari kumpulan 6, bersama lagi 6 rakan-rakan yang lain akan menemu bual Tuan Radi bagi bagi subjek mekanik tanah. Okey, kita teruskan kepada soalan yang pertama. Boleh tak Tuan ceritakan mengenai latar belakang Tuan sebelum dan selepas berkhidmat dalam industri construction? Okey, dipersilakan Tuan. Okey, Assalamualaikum semua. Saya Muhammad Radi Meizan, umur 27 tahun, berasal daripada Melaka. Okey, saya dalam bidang construction ni dah 18, 19, 20, 21, dalam 4 tahun lah. 4 tahun tu adalah company sendiri dan 2 tahun tu adalah bekerja dengan orang. Okey. Biasanya asal daripada Melaka. So company saya pun memang set up dekat Melaka, office dekat Melaka selama 4 tahun. Berjalan dalam bidang construction ni seorang lah. Ada masa berpartner. Okay? Alright, itu okey. Itu saja kan? Itu saja. Okey, terima kasih Tuan bagi pertanyaan pertama. Okey, untuk soalan yang kedua dipersilakan Muhammad Faris. Untuk soalan yang kedua. Tuan, saya nak tanya, apakah pengalaman yang Tuan dapat semasa bekerja dalam industri construction? Pengalaman yang tak dapat dilupakan ke? Pengalaman yang mencabar ke? Okey. Pengalaman ni banyak lah. Kita hadapi sendiri kan. Contoh ada 4-5 lah. Saya bagi 2 contoh saja. Masa tu kita buat premix. Tahu premix kan? Premix tahu? Tak tahu. Apa tu remake? Okey, tar jalan. Okey, tak jalan. Okay. So dalam bahasa construction kita panggil premix lah. So masa saya buat premix dalam 1 kilometer dekat persimpangan jalan, traffic light kan. Pada jam 6 pagi kot. Dah separuh jalan lah cerita dia. So bila kita take code tu kita minyak sebelum kita premix. Okay, lepas kita minyak, budak saya lambat premix. So bila motor jalan, jatuh. Memang kecoh. Pagi orang nak pergi kerja kan, pukul 6, 6.30. Huara lah sekejap. So kita ambil, kita telefon ambulans semua. Then kita terus settlekan. Maksudnya macam saya site supervisor. So saya berhak cakap dengan pekerja saya nak settlekan sekarang juga. So diorang kena settle. Kalau macam kita kena tegas. Kalau macam diorang tak nak settle, kita suruh diorang balik je. Tak payah kerja. Kita site supervisor, kita pegang kuasa tu. Contoh ada bos kan. Bila bos bagi kita arahan, so kita pegang kuasa tu. Macam kita manager lah dekat site tu. Okay. Lepas tu lagi satu, saya buat hospital. Waterproofing. Pernah dengar waterproofing? Water pernah? Okay, waterproofing pun satu hal. Saya buat dulu. Dekat Hospital Melaka, 2 blok. Petang Hospital kerajaan ke? Ya, hospital kerajaan. Okay, petang dia kopek waterproofing yang lama. Lepas tu, dia bajet malam tak hujan. So, dia tak letak canvas, tak tutup. So, besok pagi datang, kan? Bawah tu bilik meeting. Sekali bilik meeting tu penuh air. Sebab malam tu hujan. So, dia bocor. Jadi, kita kat hospital telefon kita lah, kita site supervisor. Sebab technician tak akan call bos. Dia akan call kita. So, kita yang tanggungjawab lah. Tu banyak Lepas apa jadi? Tuan yang kena bayarkan ganti rugi ke? Ke tak? Okay, tu salah satunya kita macam pro kontra dengan technician lah. Maksudnya kita ganti lah. Tapi kita ambil kontrak kat tempat lain. Macam tu lah. Atas budi bicara technician lah dengan kita. Kita boleh bincang.
Sebab kebanyakan technician semua orang Melayu kita. So tak ada masalah. Ada. Okay, terima kasih atas perkongsian. Okay, sekarang kita teruskan dengan soalan daripada Hakimi. Soalan saya, apakah cabaran dan risiko yang dihadapi di dalam industri construction? Cabaran dan risiko. Tak clear lah. Dengar tak? Tak clear. Lag. Lag Apakah cabaran dan risiko yang dihadapi di dalam industri construction? Okay. Construction ni banyak risiko. Okay. Dia punya risiko yang pertama apabila kita menjadi rakan kongsi. Dan tu sendiri terjadi pada saya. Menjadi rakan kongsi. Okay. First kalau jadi rakan kongsi ni kita kena tahu account. Okay. Kita kena tahu account, kena tahu duit masuk, kena tahu jumlah projek, kena tahu berapa modal keluar. So, kalau kita tahu semua, benda tu takkan jadi penipuan lah. Sebab dalam construction ni ratus-ratus ribu jugalah dia punya duit. So, profit dia 30% dalam, kalau kata 100 ribu, kalau 30% profit dalam 30 ribu. Contohlah. Okay. Kalau macam saya grade G2. So, saya 500 ribu. So, profit lagi banyak lah kan. So, kat situ kalau kita rakan kongsi, kita kena tahu rakan kongsi kita macam mana. Walaupun kawan lama, tak semestinya dia jujur. Sebab duit. Okay? Itu yang paling penting. Sebab saya sendiri kena. Ada lagi contoh lain. Ha? Ada lagi sebab contoh tuan menarik lah. Dia Menarik macam kan? passion lah untuk kita orang. Sebab kita orang belum pernah lagi hadapi situasi tu. Itu boleh jadi note lah untuk kita orang. Ada contoh lain ke? Cabaran lain ke tak ada? Yang tuan ingat tu semua. Cabaran lain Cabaran lain sini tak ada lecturer kan? Oh tak ada. Awis macam ni je lah. Macam formal sangat Ya, mana kau? Cabaran lain nak cakap apa? Cabaran lain kalau okey, contoh saya percaya nanti korang semua akan jadi satu, kalau okey kan, maksudnya akan jadi satu bos lah maksudnya. Mula-mula kita jadi site supervisor. So nanti korang akan jadi bos. Okey. Cabaran lain korang kena pandai manage kerja lah. Maksudnya contoh cabaran dekat site. Satu hari ni okey, korang kena rancang. Okey, hari ni kita buat ni. Kita sewa JCB. So satu hari tu kita kena settle JCB. Kita tak boleh kerja tu 3-4. Maksudnya kita dah settle satu hari, hari keempat tiba-tiba nak pakai JCB. So kat situ korang dah buang duit banyak. So kau kena macam schedule lah. Daily report. Macam tu. Faham. Okay. Terus kita teruskan dengan soalan yang keempat daripada siapa? Ifan Okay, terima kasih kepada Muhammad Hakimi soalan tadi. Okay, Ni ke yang WhatsApp saya? Siapa yang WhatsApp? Faan Muhammad Faan. Mana Pak An? Oh, bawah ni. Belum lagi. Okay. Okay, soalan seterusnya kepada Tuan. Semasa buat site visit tu, apakah perkara yang perlu dilakukan untuk memastikan keadaan tanah atau soil berada dalam keadaan yang betul atau baik? Tanah Ya. Maksudnya ni maksudnya dekat site tu kita nak tahu lah tanah tu baik ke ataupun tak ke macam mana? Ataupun kita import tanah. Maksudnya sebelum kita nak dirikan bangunan, kita kena buat pergi site kan, kita tengok kan. Macam mana kita nak tahu tanah tu sesuai dengan kita punya tapak pembinaan, untuk mulakan tapak pembinaan. Okay, kita kena tengok keadaan tanah. Maksudnya kita tahu macam contoh tanah merah, tanah lembik kan. So bila kita contohlah nak naik rumah, kita ada berapa base tanah yang kita naik. So kita akan mampatkan dia dan kita akan tengok saliran dia. Saliran tu maksudnya saliran air.
Tapi bagi saya, saliran air tu tak penting sangat. Sebab apa? Bila kita naik rumah, kita akan buat saliran longkang. So kat situ, kita tahu air tu kita nak buang kat mana. Sebab kita yang buat rumah tu kita tahu level rumah tu macam mana. Faham? Faham. Tapi macam saya ni belajar jenis macam belajar apa nak cakap Apa kalau kau buat yang test tu apa? Practical. Oh, praktikal. Saya more to practical. So saya macam saya more on to site. Kalau site tu saya tahulah maksudnya keadaan macam mana. Alright, itu saja ke? Itu saja. Alright, kita teruskan dengan soalan yang seterusnya. Ada? Terus apa? Hawish tak? Oi, Hawish. Okay. Langkah pengurusan lah ni. Betul? Ya, betul. Okey, langkah pengurusan yang pertama kan, yang perlu kita ambil kalau kita dapat masa kita masuk tender, kita panggil BQ betul? Betul BQ? Nanti korang tahulah. Kita kira BQ, quantity. Maksudnya dia, contoh kita buat longkang 100 meter, 600 kali 600 you drain. Contoh. Okey, kita masuk harga, contoh RM20 kali, contoh 100 meter lah, RM20 kan. So kat situ dah RM2,000 lebih kurang kot. RM2,200. Okey, RM2,000. So kita panggil BQ. Okey, tu kita panggil BQ. So bila kita dapat kerja, benda yang pertama sekali kita dengan technician pergi kat site. Okey, technician akan bagi tahu kerja ni macam ni. Dia akan beritahu, okey, longkang buat daripada sini sampai sini contoh. Okey. So kita yang akan kira balik sebab kadang-kadang technician ni dia kira tak tepat. Dia pakai manta kasar. Dan benda tu banyak saya kena. Contoh dalam BQ 100 meter. Contoh bila kita ukur pakai roll yang bulat tu kan. Roda tu kita jalan 80 meter. Tu lagi 20 meter nak cari kat mana? So macam mana nak buat tu kalau macam tu? Okey, kalau 20 meter tu yang saya panggil pro and contra. Maksudnya okey, katalah dalam BQ 100 meter tapi onsite 80 meter. So dah ada lebih 20 meter. Kita tak dapat kat mana nak cari 20 meter tu. Tapi kita akan kontra ke kerja lain. Okey, salah satunya okey, kerja tak mungkin akan satu saja. Dia ada buat longkang, buat sum, piping. Sebab tu berkenaan. Mungkin sebab tepi longkang ada jalan piping. So kalau longkang ni kurang, kita akan masuk kerja piping lah. Kita akan kontra dia. Nombor 2, yang tu fasa perancangan lah. Yang ketiga pula, bila kita dah bawa masuk barang. Kita dah bawa masuk, contoh kita order pipe, kita order lori, kita order JCB. Okey, untuk korek longkang, so kita kena kontrol kita punya modal kat situ. Kita kena pandai kontrol. Okey. So kita tahu, okey, korek contoh kita nak letak longkang 600 kali 600 you drain. Longkang lama adalah 150 V shape. Okey. Kita kena pakai bucket JCB 2 kaki. Kita tak boleh pakai 1 kaki setengah ataupun 3 kaki. Kita kena pakai 2 kaki. So bila dia korek 2 kaki, adalah itu ngam-ngam saja untuk bucket 600 kali 600 longkang 600 kali 600 you drain. So kat situ kita tak buang masa. Nampak tak? So kita kena tahu benda tu okey. Longkang ni sesuai dengan bucket ni. Kalau dia pakai bucket 1 kaki setengah, nak letak longkang 600 kali 600 you drain, dia kena korek 2 kali. Buang masa tak? Buang masa. So kat situ kena pandai. Maksudnya management lah. Korang sendiri yang tahu. Saiz tu paling penting. So bila kau dah arrange kerja, korang dah arrange kerja semua, dia dah korek semua, okay, control barang. Maksudnya
Tengok longkang dia akan pasang, dia tak akan pasang dekat-dekat. Dia akan pasang satu, lepas tu dia pasang satu lagi, tengah tu dia jarak. So kat situ kena kira lah berapa longkang. Contoh lah, macam ni saya cerita longkang lah sebab saya baru habis buat kerja longkang. Oh, okay, tak apa, boleh. So dia civil juga, civil engineering nama dia kan. Okay. Yang last kali adalah inspection bersama technician. Tapi sebelum final punya penyerahan kerja, segala defect yang kita buat. Contoh defect. Tahu defect? Kecacatan. Yes, tahu. Sebab kita ada wang, kalau kita projek besar, kita ada wang simpanan dengan kerajaan. Sebanyak saya ingat 5% kot. Oh, memang ada ke? Kita ada dua pilihan. Kalau kita kontraktor, kita ada dua pilihan. Satu tu kita ambil wang garanti dengan bank, ataupun kalau kita tak nak wang garanti dengan bank, kita gantung duit dengan kerajaan. Jadi kalau kita angkat wang garanti dengan bank, kita kena bayar dengan bank. Kita kena keluar duit. Kalau kita tak nak keluar duit, kita simpan duit dekat kerajaan selama setahun. Kalau kerja tu ada defect, kita repair pakai duit tu. So nanti berapa lebih nanti dia masuk kat kita je lah. Okay, so apa defect kita kena repair dekat site kita. Contoh kita katalah kita buat jalan lah, contoh lah kita buat premix 100 meter okay. Dah nak sampai 100 meter tu, sebelum tu ada longkang, lori langgar pecah. Lori premix kita lah, berat kan, dia bawa taran. Bila dia turun, dia letak kat loader dia, pecah longkang tu. So longkang tu kita kena repair. Tu yang kita panggil defect. Okay, final baru kita buat penyerahan kerja. So penyerahan kerja tu technician lah. Technician tu yang okay, selama kita bekerja ada tempoh 8 minggu, 10 minggu. Okay, macam kita ambil kerja dengan kerajaan, kita ada tempoh. So dalam tempoh dalam tu kita akan, maksudnya meeting ataupun apa-apa masalah kat site, kita dengan technician je berdua. So korang kena close dengan technician. Tu paling penting. Buat baik. Pergi belanja dan makan. So, kerja korang settle, senang. Contohlah atas budi bicara. Okay, maksudnya sebab dia akan pegang payment korang, dia akan pegang report korang. Dia boleh latekan korang punya payment, ada masalah ke apa ke, dia boleh latekan, dia boleh lambatkan. So kat situ kau kena baik lah dengan technician. Okay, bila projek dah serah, everything settle, 2 minggu, 3 minggu payment dah masuk lah. Itulah dia punya proses dia. Faham? Itu saja. Kita teruskan dengan Darwish. Darwish. Hilang pula. Dia kencing tak habis-habis tu. Tak apa Muiz. Jawab tanya dulu Muiz. Ke Darwish. Ready Darwish? Okay, terima kasih kepada Muhammad Fuhan untuk pertanyaan tadi. So untuk soalan seterusnya saya tanya Tuan Hadi, macam mana kita nak tahu kan tanah itu sesuai untuk melakukan pembinaan? Tadi bukan dah tanya? Tadi dah tanya. Bukan. Itu macam nak tahu keadaan tanah tu. Tapi yang macam ni macam nak tahu tanah tu sesuai tak time nak buat pembinaan tu, starting tanah tu kan. Macam ni kita macam nak kaji dia, nak tahu tanah ni betul-betul sesuai tak untuk nak buat pembinaan tu. Macam nak try kaji. Faham tak soalan dia? Macam sama je tadi. Sama. Kau macam salah soalan. Sama. Yang kau buat. Kau macam salah soalannya ni. Cuba cek balik. Wish. Kalau kat sini apakah cabaran ketika bekerja sama pasukan? Cuba cek balik. Tak apa, saya akan tanya dengan bagi pihak dia. Okey, apakah cabaran yang dihadapi ketika bekerja bersama dengan pasukan dalam projek pembinaan? Okey, cabaran cabaran dia
Okay, kadang-kadang bila kita dekat onsite kan, lain. Kadang-kadang dia buat lawak. Bila kita kat onsite kadang-kadang kita lain. Maksudnya keadaan onsite tu, okay, cabaran dia kadang-kadang yang paling penting lah. Orang cakap bila kita datang tempat seseorang tu, kita akan jumpa dia punya penghulu kampung. Okay? So bila setiap kampung ada penghulu dia, betul. So contoh kau ada buat kerja kat tempat dia. So orang kena pergi jumpa siapa ketua dia. So minta izin dengan dia. Kadang-kadang bila korang tak pergi jumpa dia, kau masuk je kerja, kau buat je kerja, first kali kerja kau kena kacau. Itu adalah confirm. Okay. Contoh dia kacau. Okay, contoh dia kacau kerja kau dah siap. Dia okay, dia ada kuasa pengerusi tau. Contoh dia ketua kampung, dia ada kuasa. Dia ada kenal orang majlis daerah. Okay. Dia akan telefon orang majlis daerah, dia akan komplain. Kerja kau tak cantik lah. Itulah, inilah. So kat situ track record company kau akan tak cantik. So bila nak dapat kerja lain, susah. Okay, track record kita kena cantik. Kalau company kita sendiri lah. Aku yakin lah nanti semua ni akan ada company sendiri lah kalau construction. Amin. Sebab senang je. Kalau bila onsite lagi senang. Sebab kita sekarang, kita dah senang sebab apa tau? Kita ada subcon. Kita hanya maincon saja. Okay, bila kita jadi maincon, kita bila dapat kerja, kita akan bagi sub pada sub lah. So kat situ kita keluar modal, tapi tak macam kita keluar modal 100%. Okay, kita hanya keluar sikit-sikit je. Yang lain semua sub settlekan. So bila payment masuk, kita back to back dengan subcon. Senang, easy. Tapi apa-apa meeting semua korang kena settle lah sebab projek korang, company korang. Jangan bagi track record tu teruk kat company. Sebab nanti nak dapat second job susah. Okay, so kalau macam dia punya cabaran lah. Cabaran untuk siapkan projek ni macam-macam. Hujan, barang tak sampai, macam-macam, mesin rosak. Itu semua kau kena macam saya sendiri pernah buat turun sandboard, buat sandboard tau. Custom size. Tengah malam tau. Pukul 12 malam buat turun custom size, angkat daripada kilang, bawa lori crane out. Lepas tu dah lama lah bawa lori crane, pukul 2 pagi settle, siap turun konkrit. Gilanya kerja. So kat situ korang kena, maksudnya kena standby lah. Sebab apa standby? Salah satunya bila kerja hujung tahun. Bila kerja hujung tahun, jabatan nak close account. Kalau kau tak settle dalam masa tarikh yang dia bagi tu, dia kerja nak cepat kalau hujung tahun. Bila korang tak settle, payment korang akan dapat bajet tahun depan. Boleh tunggu. So katalah modal korang dah pergi 70,000 kat situ, contoh lah. Korang boleh tunggu tahun depan. Mana boleh, betul? So kat situ korang kena, maksudnya kena pick up lah cepat kalau buat ni. Lepas tu kena cari satu, macam korang kalau jadi bos, korang kena cari, macam korang ada syarikat, InsyaAllah kalau ada syarikat besar, kena cari proper punya pekerja. Tapi untuk permulaan, korang kena, kau jadi bos, kau jadi kerani, kau jadi semua. Okay, macam aku jadi semua. Aku kontrol projek semua. So bila Sekarang ni pun sama lah? Sama. Bila kau ada projek, contoh kau ambil pekerja site supervisor, so dia takkan boleh tipu kau sebab semua kau tahu. Betul? So tapi dalam proses pembelajaran tu, kau jadi semua orang tu sekejap je sebenarnya. Kalau untuk satu projek, semua kau dapat rasa. Kau jadi site supervisor, kau pergi meeting, kau buat account company kau sendiri. Jadi semualah korang pergi semua mesti korang tahu punya. So tak ada masalah.
Itu saja kan? Itu saja. Alright. Okay. Muiz. Terima kasih atas soalan tadi daripada Definition Haris. Okay, soalan seterusnya saya nak tanya. Tuan ni site supervisor. So saya nak tahu apakah laluan untuk menjadi site supervisor ataupun cara-cara lah untuk jadi site supervisor. Okay, jadi site supervisor ni bukan senang, nampak senang. Tapi bukan senang. Sebab korang semua nak kena manage kerja. Betul? First kali kalau korang nak jadi site supervisor, kau bekerja lah dengan kontraktor dulu. Okay. Bekerja dengan kontraktor ataupun mana-mana syarikat perumahan. Berkenaan civil ke apa kan. Sebab kita banyak. Kita ada electrical. Korang sini ada electrical ke? Dalam Google Meet tak ada. Dalam Google Meet tak ada. Oh tak, kalau dalam pelajaran? Ada sih electrical tapi kos lain lah. Oh. So kalau macam akulah, aku tak suka electrical. Jujur cakap. Aku tak suka electrical. Sebab lesen aku pun aku tak letak electrical. Aku letak civil. Sebab aku suka civil. Civil is more lagi senang lah. Apa beza dia? Okay, electrical ni sama je sebenarnya electrical. Tapi kat Malaysia, kontraktor electrical tak ramai. Tapi civil ramai. So dekat civil tu pesaing kita adalah fight. Betul-betul tahu punya fight. Satu kerja, kalau kerja jalan, buat jalan, satu kerja, kadang-kadang sampai 200 orang masuk. Kalau electrical, satu kerja kadang-kadang 5 orang, 6 orang. So chance untuk dapat tu adalah senang. Tapi tengoklah minat. Macam diorang ada apa, aku tak tahu lah. Diorang cakap apa, PW4, PW2 untuk sijil electrical lah. Untuk lesen. Okay. Laluan untuk jadi site supervisor tu, kau kena ambil pengalaman betul-betul lah. Kau kerja dengan orang, bila kerja dengan kontraktor lama, dia akan ajar kau. Maksudnya, okay, dekat site, kita dekat site based on BQ saja. Maksudnya based on sebuah harga. Tahu aku cakap tadi ada sebuah harga kan, BQ tu. Kerja semua base kat situ je. Kau tak boleh tambah-tambah kata okay, buat longkang 100 meter, kau tambah lagi 10 meter. 10 meter lagi siapa nak bayar? Okay, so semua based on BQ. Maksudnya apa kata BQ tu ada 10, 1 sampai 10, 1 sampai 10 lah kau kena settle kan. Tak boleh kurang. Bila kau kurang, duit kau kena potong. Okay. Jangan, okay, nombor 4, jangan mudah tertipu lah. Okay. Orang cakap kontraktor ni baik, itu baik, ini baik. Tak, semua orang Melayu biasalah. Dia tengok kau dah bagus, dia tikam kau. So, kawan, boleh kawan, tapi jangan habis-habis kawan. Jangan percaya. Yes, sebab aku cerita, aku sendiri kena. Sebab tu aku berani cerita punya. Aku kena nak dekat RM10,000 lah. Lepas tu apa tindakan tu kan? Ha? Apa lepas tu apa tindakan? Cari dia balik ke biar aja? Malas lah. Kita nak cari, kita malas. Sebab aku tak ada dengan kau pun, aku tak miskin, tak kaya. Saya fikir prinsip macam tu je. Kita kena ada prinsip. Maksudnya, kalau aku tak share partner dengan kau, aku tak kaya, aku tak miskin, aku tak susah. Tu je. So korang kena jangan mudah tertipu lah. Maksudnya, bila kau on site, kau site supervisor, dia boss, dia share partner lah, dia tak ada kat site. So bila kau uruskan site, kau bersama subcon. Okay, subcon tu adalah subcon yang ambil kerja. Dia tahu, dia yang beri harga. Contoh projek 300,000 kita masuk Okay, dia hanya ambil, dia bagi tahu kita kan, kita site supervisor, dia bagi tahu, projek ni aku ambil 260,000. So profit ada 40,000, betul? Okay, bila ada profit 40,000, bila kita tanya kita punya partner, sebab contoh ni yang kena aku dia control account. Aku tak tahu account, aku control company saja dengan site. On-site semua aku settle. Okay. Bila aku tanya dia, bos, profit berapa? Sebab perjanjian adalah 50-50 profit. So, bila aku tanya dia, dia kata profit 20,000 sahaja untung.
mana lagi 20k. Betul. So dia kata 20k kat situ. Jadi korang kena jangan mudah tertipu lah dengan itu. Saya cakap partner adalah itu paling penting. Walaupun rakan baik. Kalau nak test boleh, tak ada masalah. Maksudnya dia kontraktor. Okey, kerja kau. Company kau. Kau cakap, aku nak bagi kau buat kerja ni, boleh tak? Kita share 50-50. Kalau kau nak test dia boleh. Tapi biar company korang. Jangan company dia. Kalau share, maksudnya kita share duit. Beli barang, beli apa semua kan. Bila company dia ada kuasa. Nak bagi profit korang berapa. Dia ada control lah maksudnya. Yes. So bila company kau, duit masuk kat kau. Account kau. Duit projek masuk kat account kau. Jadi kau boleh cakap dengan dia, okay, kita punya agreement 50-50 contoh lah. So okay, kita bagi dua 50-50. So tak ada masalah. Kalau nak test dia macam aku suka test orang. Tengok lah. 4 tahun banyak lah aku punya setahun tak ada kerja pun pernah. Tapi relax lah. Itu saja. Okay. So di situ saja kita punya sesi soal jawab malam Ada ni. So satu soalan lagi. ada soalan lagi. Soalan kita mas apa ni? Terus. Contohnya kan ada rumah yang boleh buat kat atas bukit apa semua kan. Okay. Lepas tu kan kadang-kadang kita ada dengar kes ni macam rumah runtuh kan semua. Okay. Tu so ada berkaitan berkaitan dengan tanah kan soalan. So sebelum berlakunya rumah tu nak runtuh ke bawah tu, so apakah inisiatif yang boleh digunakan bagi mengelakkan tanah tu runtuh? Okay. Inisiatif dia kadang-kadang dekat tepi tu kita boleh buat, orang panggil apa lah. Aku dah buat kerja ni dulu tapi aku lupa lah. Perasan tak? Batu sangkar. Kau tahu tak? Pasal batu dengan sangkar. Yes, kita order sangkar, so kita ambil batu dalam tu kan. So kat situ kita kadang-kadang bila kita buat wall dekat tepi tu, dia tahan tanah tu daripada runtuh. Banyak benda tu, pasal tak? Kat highway kadang-kadang ada Tepi-tepi tu. tepi-tepi tu kan. Itu kadang-kadang itu salah satu sebab dulu aku pernah buat dekat Melaka lah dulu. Dekat lereng bukit kak. So itu kadang-kadang itu adalah spek JKR. So kat situ bila dia keluarkan spek, dia ada keluarkan sizing dia. So tengok keadaan berapa besar keadaan yang kat atas nak tampung yang kat bawah, dia akan keluar spek berapa besar. So kita kena ikut spek dia lah. Itu batu. So dia lagi satu boleh buat yang rock wall tu. Yang macam ada wall kan. Perasan tak? Ada dekat highway pun ada kan rock wall. Kat highway lah. Benda tu lah. Itu adalah salah satu lah dia punya inisiatif lah untuk ni. Tapi sebelum nak buat rumah kat bukit, yang penting korang kena tahu keadaan beam, kedudukan beam, tapak rumah. Betul? Besi. Pakai berapa besar besi. Janganlah nak buat dekat gunung pakai besi Y berapa. Yang kecil punya memang lah retak lah itu ni. Aduh, janganlah pakai konkrit yang grade bawah, pakailah grade yang keras punya. Betul? Barulah dia susah sikit nak pecah. Bangunan aku kurang sikit lah. Bangunan, dulu aku buat bangunan. Tapi serik lah buat bangunan ni lama sikit. Makan masa panjang. Aku buat dulu quarters polis. Pembaikan. Buat waterproofing, buat piping, buat macam-macam lah buat dalam satu rumah tu. Repair tu, cat lah. Itu saja kan? Ada apa-apa soalan lagi? Saya nak tanya, kalau kita kan, lepas habis belajar ni kan kita orang intern kan. So kita sebagai junior, benda apa yang kita perlu elak? Okay, junior Junior intern kan? Okay, benda yang
yang perlu korang elak kan. Bila kau tak tahu apa keputusan tu, contoh dekat site, kau tak tahu apa keputusan yang kau boleh decide. Maksudnya, okay, mungkin bos akan bagi 100% lah kepercayaan kat korang. Contoh intern kan. Tapi mesti ada salah satu yang macam site supervisor akan iringi korang lah maksudnya. Contoh korang duduk bawah dia lah Okay. So apa-apa keputusan yang korang tak boleh decide. So jangan decide. Kau kena tanya juga site supervisor tu. Sebab bila korang decide, apa-apa hal berlaku susah. So keputusan tu bila kau dah lama, mungkin aku rasa korang boleh decide. Kalau kau baru, kau jangan decide. Maksudnya kalau kau tak betul-betul tak faham benda ni yang kau baru belajar, so kau tanya. Benda tu kau perlu elak lah. Maksudnya kalau tak boleh buat keputusan, jangan buat. Tanya juga orang. Tu paling penting. Sebab apa? Bila kau decide, diorang terus buat. Bila diorang nak terus buat, tiba-tiba bos cakap, tak boleh buat macam ni. Apa kau nak cakap? Kalau terjadi macam tu macam mana? Macam mana nak jawab? Memang kena tiaw lah dengan bos. Sebab apa yang dalam bidang construction ni kan, apa pun yang dia buat semua perlukan duit. Walaupun contoh kerja kita defect. Walaupun dalam sikit je, katalah tanpa satu lubang pun, tetap gunakan duit. Faham? Tu cerita dia. Jadi kau tak boleh decide, jangan decide problem tu. Kau kena tanya. Okay? So apa-apa masalah yang tak pasti tanyalah ada orang kan. Tanya, yes. Tu yang paling penting lah. So kita boleh tanya yang orang yang iring kita tu lah ke? Yes. Kan nak pergi jumpa bos tanya? Tak payah. Biasa yang contoh ada bos kan. Bila bos tu dah ada site supervisor dia. So bila dah ada site supervisor ni yang akan tanya korang lah. Maksudnya dia akan bawa korang lah. Belajar. So boleh terus tanya dia je lah kan? Boleh tanya dia sebab dia yang boleh akan bagi keputusan. Dia boleh decide. So korang jangan, maksudnya dia more practical lagi best sebenarnya. Macam aku aku tak belajar civil, tapi aku praktikal selama 2 tahun. So semua benda tahu lah. Maksudnya kat praktikal belajar pun belajar maksudnya kan. Macam aku tak berpeluang belajar je. Itu saja. Jadi aku berpeluang buat praktikal. Aku praktikal dengan bos lama aku 2 tahun. Lepas tu aku jalan sendiri. So nanti korang, kalau korang cekal lah, boleh buat company, tak ada masalah. Nama sendiri, orang Melayu kita, apa dah hal. InsyaAllah. Dan mana tahu 1 bulan profit 100,000 ke. InsyaAllah. Amin. Lain benda nak tanya? Wish. Yang senang aku, Very good. yang senang-senang boleh lah jawab. Yang susah aku susah sikit lah jawab lah. Ada lagi nak tanya Mas Yasin? Start dia? Dah. Kita tamatkan situ lah. So di sini kami mengucapkan terima kasih kepada Tuan Radi untuk kerana meluahkan masa bersama kami malam ni. Okey. So terima kasih Tuan lah. Sama-sama. Terima kasih Tuan. Terima kasih Tuan. Alright. Maaf kalau ada kekurangan ke. Maaf ada salah silap. Kekurangan. Betul. Okey, jumpa lagi. Okay. Terima kasih. Datang Melaka okey lah makan asam pedas. Boleh? Boleh. Darwish ya. Darwish. Tengah rakam. Okay. Boleh. Okey, alright. Assalamualaikum. Allah, terima kasih.